Nabi Khidir adalah salah seorang utusan Allah yang kisahnya ditulis dalam Al-Quran. Tertulis, Nabi Musa menemui Nabi Khidir dan memulakan pengembaraan yang penuh dengan pelajaran dan pengajaran. Pertemuan tersebut merupakan teguran dari Allah atas kelalaian Nabi Musa. Pada suatu ketika, Nabi Musa sedang berbicara di hadapan umatnya dan umatnya bertanya, siapakah orang yang paling banyak pengetahuannya? Nabi Musa menjawab, Akulah yang paling banyak pengetahuannya. maka dari itu, Allah mempertemukan Nabi Musa dengan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih tinggi daripadanya, yaitu Nabi Khidir. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa diceritakan secara lengkap dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82, di mana Nabi Musa bersama muridnya mengembara mencari Nabi Khidir. Dalam perjalanan itu, Nabi Musa akhirnya menemui Nabi Khidir seperti dalam Surah Al-Kahfi ayat 65. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan sejenis ilmu kepadanya dari sisi kami. Nabi Musa pun bertanya kepada Nabi Khidir untuk menjadi muridnya. Nabi Khidir menjawab, sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Surah Al-Kahfi ayat 67 dan 68. Nabi Musa berkata, Engkau akan dapati aku, insya-Allah, orang yang sabar, dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. Surah Al-Kahfi ayat 69. Lalu, Nabi Khidir menjawab, sekiranya engkau mengikutku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku akan sesuatu pun, sehingga aku ceritakan halnya kepadamu. Surah Al-Kahfi ayat 70. Mendengar syarat yang tidak begitu sukar, akhirnya Nabi Musa mengikuti kata-kata Nabi Khidir. Semasa mereka dalam perjalanan, Nabi Musa melihat Nabi Khidir membuat lubang di perahu yang mereka naiki secara percuma. Akibatnya, perahu nelayan tersebut bocor dan tidak lagi dapat dinaiki. Musa berkata, Mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Nabi Khidir pun menjawab, seperti yang terdapat dalam Surah Al-Kahfi ayat 72 dan 73. Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku? Musa berkata, Janganlah kamu menghukumku kerana kelupaanku. Nabi Khidir memaafkan Nabi Musa, dan kedua-duanya meneruskan perjalanan. Mereka telah bertemu dengan seorang kanak-kanak yang sedang bermain bersama rakan-rakannya. Kemudian, Nabi Khidir mendekati salah seorang kanak-kanak tersebut, lalu membunuhnya. Melihat kejadian aneh ini, Nabi Musa pun bertanya, Patutkah engkau membunuh jiwa yang bersih, yang tidak berdosa membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Surah Al-Kahfi ayat 74. Kemudian Nabi Khidir menjawab pada ayat selanjutnya, Bukankah sudah aku katakan kepadamu, bahawa sesungguhnya kamu tidak akan sabar bersamaku? Surah Al-Kahfi ayat 75. Nabi Musa berkata, Jika aku bertanya kepadamu tentang sebarang perkara sesudah ini, maka janganlah engkau jadikan daku sahabatmu lagi. Sesungguhnya engkau telah cukup mendapat alasan-alasan berbuat demikian, disebabkan pertanyaan-pertanyaan dan bantahanku. Surah Al-Kahfi ayat 76. Maka, mereka berdua meneruskan perjalanan sehingga mereka tiba di sebuah kota. Di kota itu, ada satu rumah yang dindingnya hampir runtuh. Oleh itu, Nabi Khidir menawarkan untuk memperbaiki dinding rumah tersebut tanpa bayaran. Musa berkata, Jikalau kamu mahu,
nescaya kamu mengambil upah untuk itu. Surah Al-Kahfi ayat 77. Nabi Khidir pun berkata, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Aku akan memberitahu kepadamu maksud perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Surah Al-Kahfi ayat 78. Ketika Nabi Khidir merosakkan perahu yang ditumpangnya secara percuma, sebenarnya Nabi Khidir tahu bahawa di hadapannya nanti ada seorang raja zalim yang akan merampas setiap perahu dan kapal dalam perjalanan. Kemudian, Nabi Khidir juga menjelaskan alasan dia membunuh kanak-kanak yang sedang bermain dengan rakan-rakannya. Menurutnya, kanak-kanak lelaki itu akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran ketika dia dewasa. Dengan membunuh anak itu adalah perkara terbaik untuk mencegah kejahatan. Dan perlu dipahami bahawa ketika Nabi Khidir melakukan semua perbuatan tersebut adalah kerana perintah Allah semata-mata. Selanjutnya, ketika Nabi Khidir membangunkan dinding rumah yang ingin runtuh itu, sebenarnya ada harta pusaka bagi anak-anak yatim yang harus dijaga. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda tersimpan bagi mereka berdua, dan bapa mereka adalah seorang yang soleh. Tuhanmu mengkehendaki agar sampai mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan tidaklah aku melakukannya menurut kemahuanku sendiri. Demikianlah maksud perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar dengannya. Surah Al-Kahfi ayat 82. Terdapat banyak pengajaran yang dapat diambil dari kisah ini. Antaranya tentang adab, kesabaran, sifat pengetahuan dan juga agar tidak bermegah dengan kebijaksanaan. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir telah mendorong kita untuk memahami bahawa pengetahuan Allah tiada tarinya.